Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhari terus untuk menyampaikan, memimpin majlis ilmu kita pada malam ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, khususnya ahli jawatan kuasa penganjur Madrasah Matin, para ustaz, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT sekali lagi memberi izin kepada kita untuk duduk di dalam rumah Allah yang begini baru dan besar. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya Allah saja yang kita berserah dan kita berharap untuk memberi ganjaran dan balasan baik segala amal kita. Dalam kehidupan kita sekarang macam-macam manusia ni ataupun orang-orang ni ada pendapat dan pandangan masing-masing. Dalam satu masalah macam-macam pandangan, dalam satu perkara macam-macam pegangan. Satu saja yang diterima oleh Allah, iaitu Islam. Hak ni kita nak kupah pada malam ni. Masing-masing boleh berfikir. 5 orang anak kita ada 5 buah fikiran. Mak 1 fikiran, ayah 7 buah fikiran. Sama kadang-kadang lain. Orang ni dia pandang lain, orang ni nampak lain, orang ni cakapnya lain. Sebab tu kita balah sama. Satu saja betul, Quran dengan hadis. Islam hak tu yang datang pada kita daripada Nabi SAW. Islam tu hak tu saja betul. Kita tengok sekarang pemerintah dia cakap lain, kita nampak kok lain. Bila nak molek? Nak dia kalau landasan kereta api tak apa, dia sama. Nak naik tayar banyak mana pun arah sama. Tayar 2 ke kereta api, tayar 1000 ke, jalan sama. Pasal apa? Rel dia ada dah. Lepas tu Nabi dia garis satu garisan pada pasir. Dia kata hak ni Islam. Patut tepi-tepi kona-kona ni, hak ni sesat. Nampak? Lepas tu kita tengok sekarang orang, bila kita cakap benda ni haram, orang ni kata mana boleh haram. Nampak? Kalau haram susah dia tak sama. Nah, kita bincang masalah haraki, pandangan beza-beza pula. Kita bincang masalah semayang, bini-bini pula tak sesat. Satu saja yang selamat. Nabi kata wahidah fil jannah ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang aku jalan. Maka cara mana kita nak selamat? Tak ada jalan selamat bersama dengan ulama-ulama. Itu je. Sebab dia yang membentuk arah tuju perjalanan akhirat kita. Nah, dalam kehidupan kita ni banyak benda kita buat. Kalau atak kita rosak, kita panggil tok guru ke panggil tukang atak? Dia jawab. Panggil tukang atak pasal apa? Tu di bidang kuasa dia. Kita tak panggil tok guru pasal tok guru tak pandai nak paku atak. Nak bilang atak pun tak kerti. Nak beli atak kedai mana pun tak tahu. Dia kerja baca kitab, bukan beli atak. Nampak lagi? Kita nak pasang mozek rumah kita, tak panggil ustaz, panggil tukang mozek. Pasal ustaz dia tak ada ilmu pasang mozek. Nampak tak? Kalau kita panggil ustaz tak bodoh. Pasal bukan kerja dia. Nampak? Kita nak buat rumah, panggil tukang rumah. Kita tak panggil ulama. Ulama bukan kerja buat rumah. Mana setiap pekerjaan dia ada bidang masing-masing dan orang yang bertugas di bawah bidang itu. Ni kita nak faham. Maudhu' kita nak khabar ni, kenapa kita tak mau ikut ulama?
dalam kehidupan di mana ulama tegur kita. Nak dalam bab seming kita panggil tukang seming, dalam bab hospital sakit kita pergi doktor, bila kita rumah kita paik rosak pergi tukang paik. Tapi akidah kita rosak, Islam kita punah, ulama mari baiki tak mau ikut. Hak lain kita ikut belaka, tapi bila ulama tak mau ikut. Inilah majoriti umat Islam di Malaysia. Ramai mana memusuhi para ulama. Nah, dah dengar khabar-khabar banner kita ni pergi koyok banner. Bodoh. Buat banner tu bukan free, kena bayar duit orang ramai. Faham? Nah, bukan sini banyak berlaku. Kita buat banner, pihak jawatan kasih surat ambil duit, bayar RM150 je. Nah, tu hak cak ayam. RM150 duit orang ramai, duit orang Islam. Pergi gantung di pokok-pokok tepi-tepi jalan, mari bandorang atau arahan pihak tertentu buang, koyok, bakar api. Tu hak orang Islam. Nabi kata mani kata ta'ahaq kamri'in muslimin, barang siapa yang merampas satu hak orang Islam, nampak, aujaballahu lahun nar, Allah mewajibkan dia masuk neraka walaupun atas arahan menteri besar. Faham? Tak apa. Faham tak apa, takut Yoho. Faham tak apa. Hak orang lah tu. Kolek duit apa semua tak? Buat banner, buat poster hak orang. Patut mari khabar ke surau, ke masjid, minta maaf saya dapat arahan daripada pihak atasan yang zalim hak saya kerja dengan dia. Mereka tak benar banner ini digantung. Baru tu. Jadi bila boleh ambil balik dan letaklah tempat-tempat lain yang tak nampak sangat. Tu baru perkiraan, kira bercara orang beriman. Ni mari lagi cabut. Tu cara orang kafir. Tu musuh-musuh Islam, Yahudi wan Nasara. Seorang laki-laki ditanya, dah kalau rapah hak orang Islam sedikit, ya Rasulullah, wa in kana yasira, kalau sedikit saja kita ambil hak orang Islam. Sebab Nabi kata aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Golongan-golongan zalim yang ambil harta orang Islam ni, poster-poster ceramah dan kuliah di tepi jalan tu hak orang Islam. Kalau ambil, Nabi kata wajib masuk neraka, haram masuk syurga. Walaupun gajimu 25,000 sebulan, wajib masuk neraka. Mesti dah masuk neraka. Mati stand on the spot, JKK sign. Faham baik. Maka seorang lelaki dah tanya, ya walau kana ya yasir, walau kana yasira ya Rasulullah, kalau sedikit lagu mana? Taklah sampai beribu-ribu, rapah rumah, rapah kereta, rapah apa. Nak ambil poster je, harga RM1 je poster, macam mana? Nabi kata walau qadiban min araq, walaupun satu ranting kayu, tapi hak orang Islam wajib masuk neraka. Faham? Jadi orang yang rapah banner, rapah poster seperti ini wajib pulang balik dan minta halal. Kalau tidak minta halal, Allah tak terima taubat dia. Bila Allah tak terima taubat, fahamlah ini golongan. Lepas tu dan Allah kata dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu hati berasa molek dah golongan zalim. Bukan tolong dengan tangan, bukan tolong kerja, bukan tolong dengan kaki, bukan tolong dengan titik peluk. Tamilul qalbu, hati berasa okey lah, golongan zalim ni okey juga. Fatamassakumun nar, masuk neraka siapa kata okey. Buah ni kita nak tazkirah. Kerana golongan zalim, Allah kata siapa tolong masuk neraka. Maka kita sebagai orang yang mengetahui, tolong tazkirah segala rakyat, jangan bantu orang zalim tu. Jadi bila kata jangan bantu orang zalim, kita orang awam wajib kena taat apa yang disebut oleh ulama-ulama. Sebagaimana katanya pomen kereta kita, jangan biarkan minyak silinder lebih daripada 5,000 kilo. Kita taat tak? Taat lah, takut enjin rosak. Faham? Tapi apa ulama pesan jangan, kita tak taat. Ni masalah. Nampak?
Bak kehidupan kita kena kaji apa benda yang kita ni siapa buat. Kita ni siapa buat? Mak mu buat. Pok kita buat. Dah. Kalau mak kita buat, comel loteng lah kita. Macam orang putih, macam orang Arab muka. Tak. Allah tentu kan, batu kata mak comel anak dak comel. Mak kuruh anak gemuk. Ayah putih anak hitam. Bukan kita buat. Wallahu khalaqakum. Allah yang menjadikan kamu. Allah buat kita ni. Bila Allah yang buat kita, wajib kita taat kepada Allah, bukan taat kepada pemerintah, apatah lagi melakukan kezaliman. Wajib kita dulukan perintah Allah. Perintah manusia letak bawah tapak kaki dulu. Perintah Allah atas kepala junjung, baru jadi orang Islam. Ni perintah Allah tak ikut, Quran letak belakang. Peraturan manusia letak depan. Orang ni ahli neraka. Nabi kata, bukan kita kata. Dia tu sejak angat kata orang ahli neraka. Musyawarah masuk syurga. Bukan gitu bodoh, tapi nak kabur. Nabi kata man ja'alal qur'ana amamahu sadahu ilal jannah. Barang siapa yang letak Quran depan, maka Quran pimpin dia masuk syurga. Bukan kita pandai-pandai. Kita tak pandai. Nabi kata. Nampak? Kita cedok Nabi kata. Dah mu kata Nabi Muhammad tu Nabi mu. Nak mu mengaku Nabi Muhammad tu Nabi. Dan ni Nabi kata hukum Quran, bukan Quran hak cetak tu, hukum dia letak depan. Mana taat hukum Quran. Sadahu ilal jannah. Quran akan pimpin dia. Maksudnya ikutan dia akan pada hukum-hukum Al-Quran akan membawa dia kepada syurga Allah. Wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ila nar atau kama qala. Siapa yang letak Quran di belakang, yakni tak ikut perintah Quran, Quran hembang dia masuk di dalam api neraka. Itu saja jalan. Jadi dalam Malaysia ni tak kira mu keturunan raja, keturunan menteri, keturunan Tan Sri, keturunan Wang, keturunan Megat, keturunan Tengku, kalau tak ikut perintah Allah masuk neraka. Faham? Dak ni dia ada kawan dia kerabat ni. Kerabat tak kerabat tak ada kira, masuk neraka. Dak ni dia ada kenal dengan raja, masuk neraka. Tak bodoh kan? Al-jannatu lil muti' walau kana aban qurasyiyah. Syurga untuk orang yang taat agama walaupun hitam legam, lagi pula keturunan abdi. Wan narul asi, dan neraka itu untuk orang yang derhaka kepada Allah. Walau kana sayyida qurasyiyah, sekalipun keturunan Said Syarifah, lagi pula Bani Quraisy. Dah kita Bani dia, Bani Melayu haprak. Lagi-lagi pula dah ikut Quran masuk neraka. Tok Said anak beranak Nabi Syarifah, nampak masuk neraka kalau dak taat. Waktu tak ada masa dah kita kena tentukan kita ni menyebelahi agama atau golongan yang memusuhi agama. Itu saja. Waktu ni tengok belanjawang negara ni, kita khabar ni bukan bab politik, tazkirah, supaya menteri-menteri ni dengar. Mudah-mudahan dia sempat bertaubat kepada Allah sebelum bertemu dengan malaikat Israel. Faham? Ada tak kita dengar berapa juta belanja untuk pondok-pondok agama? Ada? Tak ada satu sen pun. Inilah musuh-musuh agama di atas muka bumi Allah, kalau kita nak kenal. Tapi kalau sokang, berjuta-juta, ratus juta sokang lagi. Hiburan ratus juta, seni ratus juta, belanja wang rakyat dihabiskan pada perkara yang Allah murka. Pondok berapa sen dapat? Tak ada dapat. Yang dapat tekanan. Kita buat diri baru, diri tiang baru, dak mengajar pergi kita. Baru tebah-tebah rupu nak diri tiang 4 batang, nak buat madrasah, nak buat pondok. Mari selalu dengan bank. Gawat. Tanya, ada permit kepala hatak pun.
Ni nak buat pondok, nak mengajar kitab ni hukum Allah. Allah ni tuang punya tanah. Faham baik-baik. Tak sedar diri. Dia ingat bumi ni hatuk dia. Nampak? They think this land is belong to their grandmother. Faham baik. Patut bila tengok orang nak diri tiang, nak buat madrasah, nak buat pondok, sahih dah, ada tu guru, alhamdulillah. Ini barang cara nak minta permit, kami akan bantu begini-begini. Apa tak kena jumpa tuan ni, kita bagi jadi comel ke mana? Tu orang beriman. Ni dah nak buat surah, nak buat masjid, ada permit? Aduh, tanya ni orang buat karaoke pun tak tanya permit. Orang berjudi, orang buat tempat minum arak, mu Islam ke kafir? Orang ni panas ngak malam ni. Memang lapar perut. Jadi nak suruh sedar bukan marah. Kita sedar, kita berjalan atas bumi Allah. Orang nak buat rumah Allah, majlis Allah, tempat ilmu Allah, mu mari samsing tanya. Mu tupang tanah siapa? Patut kerah no, orang nak buat tempat maksiat baru kerah. Nah, dengar orang nak buka karaoke, dengar nak buat tempat joget, konsert nak menyanyi, pergi kepung belaka, beng-beng bandar raya. Nah, marah dan sebagainya. Baru betul ya. Kalau bab maksiat, siap atau boleh jaga keselamatan. Kalau bab nak lawang Allah, nak lawang Rasul, siap bagi belanja untuk bantu dan sebagainya. Nah, kalau lihat kerana pondok duduklah pokok getah. Nah, saya buat getah. Nak ngajar kitab-kitab Allah. Nampak? Ni nak menunjukkan apa yang ada sekarang, ramai umat Islam munafik. Dia ada kuasa, dapat kuasa Allah beri, dia gunakan kuasa untuk tekan golongan-golongan agama. Ni bapak munafik. Lagu mana dia ni munafik? Fidarki asfali minan nar. Akhirat neraka paling bawah. Walaupun mau pergi haji 1000 kali. Kerana munafik yasudunaka angka sududa. Dia akan lawan kamu, dia akan halang kamu, dia akan buat macam-macam supaya agama itu terhalang daripada terlaksana. Kaji diri kita, kita asal apa dia? Asal tak ada kita. Nampak? Kita ni asal tak ada. Allah jadikan kita minal adam ilal wujud. Dulu tak ada, Allah mengadakan kita. Bila kita ada, Allah beri bagai-bagai bantuan. Nak mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Daripada lemah jadi kuat, daripada tak ada duit ada duit. Sepatutnya syukur nikmat Allah, pakat bantu belaka. Segala al-amru bil ma'ruf kita tolong. Itu baru orang beriman. Ni nak khabar ramai sangat munafikin yang mengaku Islam, muka tak malu di atas bumi Malaysia. Faham? Orang nak buat pondok marah, orang nak buat surau marah, orang berjoget pun tak marah. Mu agama apa? Bapak pangang apa? Mu tak tengok dalam IC mu Islam. Bila IC mu Islam, orang nak buat benda agama, wajib mu tolong. Dalam Quran kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mu tak baca Quran, mu kena tolong kalau nak buat benda kebajikan dan benda takwa. Ni bila orang nak buat kebajikan, nak buat madrasah, marah. Orang nak mengajar, marah. Dia tengok orang mari dengar ceramah, ceramah, bising pangong, kacau dalam kampung. La ilaha illallah. Nah, itu pelik. Tapi mengaku Islam. Ni kata yakunu fi akhir zaman. Nampak? La yabqa minal Islam illa ismuh. Berlaku pada akhir zaman tiada tinggal daripada Islam melainkan nama. Tengok IC nama Islam Muhammad, perangai macam beruk. Nama Fatimah, perangai macam lembu. Bodoh, faham? Dengan agama sendiri. Apa? Silap kita semua. Yang menjadikan masyarakat memusuhi agama kerana silap kita semua. Ibu bapa sibuk dengan hal masing-masing. Tak ada nak tarbiyah anak supaya cintakan Islam. Bapa ibu bapa jadi gitu sebab tok kita dulu lala juga tak ada nak tarbiyah ibu bapa kita mencintai agama.
Bapa tok kita jahil, pasal tok nyang kita dulu bodoh juga, tak dah nak tarbiyah tok kita, silih berganti dalam keturunan, makin lama makin jahil, makin lama makin jahil. Sekarang lapis hak ada, setengah daripada hak mengaku Islam lawan ulama, lawan agama, lawan tok guru, betul tak? Dah mu Islam, dah mu lawan orang Islam, benda mu. Tengok orang buat poster tok guru, siap, siap, rupa, tahu. Dah mu agama dia. Bapak Yahudi ke? Faham? Itu ulama tu, yang murid koyok gambar ulama, dah mu dia. Yahudi. Kata Yahudi marah tu. Nah, tu fikir-fikir balik. Asal kita tak ada, Allah jadikan kita. Bila kita ada, wajib kena syukur. Nikmatul ijab. Nikmat Allah mengadakan kita. Bila kita ada, boleh melihat kebesaran alam ciptaan Allah. Nah, kalau kita tak ada, boleh tengok? Tak boleh tengok. Segala-galanya semua ni milik Allah. Bila segala milik Allah, siapa hak dulu kita utamakan? Allah Ta'ala. Nah, peraturan hak manusia cipta dengan hak Allah. Hak Allah atas, hak manusia bawah. Baru benar, baru cerdik. Orang yang peraturan Allah letak bawah, hak manusia letak atas, hak tu bodoh daripada lembu. Dalam pertandingan, lembu bodoh sedunia. Tak ada kira apa-apa. Mu lepas graduate ke, mu ijazah ke, mu PhD ke, kalau mu anggap hukum ciptaan manusia lebih molek daripada hukum Allah, mu lah orang yang paling bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Dalam pertandingan, lembu paling bodoh dunia. Faham? Gitu je. Dia buat pertandingan lembu bodoh. Nah, dalam Argentina tu dia bela lembu banyak. Bela lembu banyak, dia tanding lembu mana dalam Argentina paling bodoh. Dia buat dia test dapat seekor, juara paling bodoh. Dia ambil lembu Afrika, lembu mana dalam Afrika paling bodoh, dapat seekor. Akhirnya 7 ekor dapat, 7 benua bertanding untuk mendapat gelaran lembu paling bodoh di atas muka bumi. Dapat seekor, pakai mahkota lembu, lembu bodoh. Maka mana-mana korporat ke, profesor ke, siapa ke, dia anggap hukum Al-Quran adalah rendah, hukum manusia lebih molek, maka orang ini profesor ke, doktor ke, korporat ke, keparak ke, siapa-siapa ke, dialah lebih bodoh daripada juara lembu bodoh sedunia. Faham? Sebab siapa yang jadikan dia? Allah jadikan dia. Apa tujuan Tuhan jadi? Supaya bila dia lahir, dia menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, mendewa-dewakan Allah, hak lain kecil belaka, membesarkan Allah, hak lain sarir belaka. Nampak? Baru orang ni tahu, dan dialah bermatlamat dan mencapai tujuan penciptaan di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sesungguhnya aku, Allah kata, ja'ilun fil ardi, aku nak letak di atas bumi khalifah, yakni manusia yang melebihkan aku pada segala hal atas yang lain. Batu kita diajar dalam semayang berkata Allahu Akbar. Apa makna akbar? Isim tafdhil. Allah yang besar, segala-gala besar, hukum besar, kelebihan, martabat, pangkat, arahan, perintah, larangan, dia paling besar. Kita tak nampak tu, kita duk penting tajwid je. Alif lam lah kena kata a dulu, lah kena kata kediam, hu dah lebih pada satu harakat. Waktu saja. Batu siapa masih semayang, semayang. Lepas semayang bersama dengan golongan tagut melawan ulama-ulama. Time puasa dia puasa menyandoi macam rimah kau lapar. Dok hari ni lah puasa. Nampak? Tapi bila dia bersama dengan golongan-golongan yang zalim, mereka mencerca ulama-ulama. Puasa amat. Nah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Ramainya umatku yang puasa. Nampak? Orang Arau puasa, orang Kangak pun puasa juga. Bukit Kayu Hitam pun puasa juga, Padang Besar apatah lagi puasa. Semua puasa belaka. Nampak? Menyandak kat tempayan macam nak mampuih lapar. Nah. Ada pahala? Tak ada. Laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Tiada pahala, tiada fadilat. Tak dapat apa-apa.
melainkan ju' dapat lapar, wal ath dan dapat dahaga. Pahala yelek wang apa? Nasaru sabdun nalak, tak ada benda. Faham? Ini masalah. Apa? Guna jadi gitu puasa tak boleh pahala semayang Tuhan tak terima, pergi haji ke Mekah Tuhan tak terima. Apa dah kan tadi? Fatamassakumun nar. Mu bersama golongan zalim ahli neraka. Puasa tapi ahli neraka. Haji api neraka. Sebab tidak ada perkataan zalim di dalam kamus Allah Ta'ala. Maka dia sangat benci kepada zalim. Faham? Tu hak bagian pemerintah, hak kita bagian lala pula. Sebab apa Allah bangkitkan kita pemerintah yang jahat? Sebab kita jahat. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah, kata ulama mutaqaddimun. Jahatnya kerajaan dengan sebab rakyat itu jahat. Rakyat gila habis kepada dunia. Masing-masing berebut pangkat harta, berebut kedai, berebut projek dan sebagainya. Aku balas dengan bangkit kerajaan yang jahat. Itu saja. Nah, dah kita cuai dengan majlis ilmu, kita cuai. Saya bilang adik-beradik kita ada berapa orang? 6 orang. Berapa orang ulama? Dasar adik-beradik capur pak saudara belah mak, pak saudara belah ayah, adik-beradik tok, adik-beradik toki, adik-beradik tok belah mak, adik-beradik toki belah ayah. Nah, hak sepupu, 2 pupu, mak saudara, pak saudara, hak sabik, dak sabik, kira belaka. Berapa orang tok guru? Tak ada. Cak ayam berok kapur lah ke? Tapi hak cari dunia berapa orang? Penuh semua cari dunia. Nah, tengok balik raya baru ni, Aidilfitri 6 beradik balik. Cakap bab makrifat, cakap bab harta. Dan mak sembang dalam rumah. Cakap bab harta. Kita silap. Nah, tu duduk berebut tu tengah jalan tu, hak ni nak pergi kanan, hak ni nak pergi kiri, hak ni merah pun tembak juga, hak ni bijak, molek-molek dia tak jalan berhenti. Tu nak cari sifat 20 ke nak cari dia? Nak cari tauhid ke nak cari harta? Cari harta. Tu tak? Tu pagi-pagi jeng, pagi orang kerja jeng jalan. Hak Alustar jeng, hak Pulau Pinang jeng, hak Ipoh tak usah cakap. Kuala Lumpur balik awal terus tak gerak kereta pagi-pagi, 6.30 jeng dah ni. Nak pergi ngaji kitab ke nak pergi cari pitih? Cari duit. Faham? Kalau nak cari agama tak macam mana. Minoriti je. Sebab tu lala kita ni. Lama dah lala. Dah ni kita sedar baru ceh ni orang panggil. Faham? Siapa di sini masih di beranak tu duduk pondok dah? Ada? Tak ada. Ngaku aku lebih kurang kamu ni. Dah. Nampak? Tu waktu kita diberi peluang oleh Allah. Sekarang ini mata boleh melihat, tangan boleh mencapai, kaki boleh melangkah. Nampak? Telinga boleh mendengar, lidah boleh berkata-kata. Gunakan peluang yang ada untuk tolong agama Allah. Tak banyak, sedikit. Dan kita jadi macam saudara kita dah lewat benda. Allah tarik balik nikmat. Ni tangan kita nikmat ni boleh akak kan? Saya kata akak tangan boleh nikmat. Tangan kiri boleh. Paling boleh goyang boleh. Kaki boleh akak. Nampak? Maka kita dalam keadaan senang. Kita lah orang senang. Orang senang? Saya tak senang mana ustaz, kita kereta potong sagai apa senang. Senang lah bodoh. Kalau tangan boleh akak, kaki boleh akak, orang senang lah. Bukan nanti ada kereta. Faham? Tangan boleh akak. Akak senang. Boleh kecing, boleh berak, boleh. Orang senang. Orang susah ni tak boleh akak. Akak tangan tak boleh laki. Tu orang susah. Tu tak? Ada. Tengok di hospital orang susah. Pakak besar datuk DO tu ni tapi masuk dalam wad. Boleh akak kepala tak boleh akak. Dah. Allah tarik nikmat, kadang-kadang ditarik sikit. Mata boleh melihat jadi kelabu, tarik sikit. Kadang-kadang telinga tak apa dengar, tarik. Nampak? Ada yang Tuhan tarik sekaligus. Kaut long, masuk dalam kubur.
Mati tu. Bila mati tu amal mana dikubur? Patut kafa bil mauti wa'iza. Memadalah mati itu menjadi pengajaran. Tapi kita dah ambil pengajaran dengan mati. Ramai mana tu yang lawan Islam tiba-tiba mati dilanggar kereta, mati kecil mani, sakit jantung, darah tinggi, buasir, macam-macam pesek dalam keadaan menentang perjuangan umat Islam. Ada tak? Dia tak mati sesak. Mati sesak ke tak? Mati sesak. Mati dengan golongan zalim, mati bersama golongan taghut, mati bersama dengan golongan yang menentang perjuangan umat Islam untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Tak kira pakai apa pun, mati sesak, mati katok dia panggil. Jangan baik-baik kita ni. Allah beri pilihan sekarang ni ya. Nak mati lekas mana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan kamu tunduk menyerah dengan segala hukum Allah. Orang kaya-kaya dia hospital dia molek. Dia tak duduk macam kita wak cak ayang itu. Satu katil seorang dalam wak panjang itu. Tu dah wak cetong tu. Tu cikgu sekolah boleh wak gitu. Orang kaya Datuk Tan Sri apa semua dia punya wak molek. Tapi datang kematian sama, mampu kerah pula ke dah mari seorang malaikat wakil Allah mati lebih. Mempunyai anak doktor pakar jantung ke, mempunyai menantu pakar biu ke, mempunyai ipar dia pandai doktor ke, ketua pakar berkedah pakar dada ke, mari seorang malaikat nama Israel balik awal. Jadi kita tengok dah hak mati-mati benda dia bawa. Tak bawa benda. Faham? Rumah tinggal, kampung tinggal, bini lagi pula tinggal. Sayang lagu mana pun mati kat kita. Ada bini tak? Ada? Berapa? Seorang Mari pakai kasut, pakai selipar. Lipat sepasang ke sebelah? Sepasang. Kalau pakai sebelah tak boleh, mari sini. Boleh tak? Mari pakai sebelah. Sedap jalan pakai sebelah. Tak sedap. Lagu ni bini satu. Kasut sepasang dua belah baru sedap jalan tak sengit. Orang puang dia marah kalau setubak ni. Dia kata mula dah tu. Dia marah. Dia takut suami dia kahwin seorang lagi. Nampak? Jasa bimbang lah orang perempuan. Orang laki-laki memang semua nak kahwin dua, tapi tidak ada keberanian. Tak ada keberanian. Ustaz pun takut. Terus kata rupa tak saya bimbang, laki dia tak berani punya. Kawan kita dia ngajar taekwondo, black belt, ngajar taekwondo, jabatan sekolah habis Patah Timur ngajar. Nampak? Tapi dia tak berani nak kahwin seorang ni. Tak berani. Pasal hak belakang di rumah dia tali pinggang lagi besar. Nampak? Dia tali pinggang black belt dia kecil, rumah besar gitu tali pinggang. Nampak? Itu Tuhan beri kelebihan orang perempuan, walaupun nampak lembek tapi dia gagah. Sehingga suami-suami hebat lagu mana pun tak berani kahwin seorang lagi. Itu kita stabik orang perempuan. Ketua polis negeri, ketua polis negara semua seorang, tak berani belaka. Tu askar saja hok pakai tokak Nampak? Sekali dia jerkah terberok rekrut. Nampak? Dia tanya, "Saja. Orang rumah berapa orang?" "Seorang saja." Tak berani dia. Nampak? Pak kerja J, ada J dekat piano, J pula kerengga. Misal macam batu ngasuh ni. Takut. Orang tengok takut dah. Dia kerja jaga J. Memang dah sesuai dengan tugas dia. Masa dia interview, kalau mari lembek-lembek nak kerja tu, dah ambil kerja J. Tu bagi yang gubah bunga-bunga ambil Nak kerja J ni kena tegak, misal kena tebal. Kalau misal nipis gini orang ambil, kena tebal macam tanduk kubah misal. Nampak?
Dia tanya ni, ustaz buat kan boleh nikah seorang dia. Kita tak berani, bunyi bising kita malah lalu. Dia jaga je, so rumah dia wadeng so lagi. Nampak tu kata. Jadi rapang bila kita setuh bab ni, bab ada rapang dia atas email, dia kata Allah ustaz janganlah setuh semua bab poligami, jap lagi laki kita jadi gatal, dia kata. Nampak? Bukan, memang kita suka setuh. Kerana ramalan ni orang banyak pandang tak baik. Patu Islam ni udkhulu fi silmi kafah. Bukan wajib kahwin lebih dah, tapi pandangan kita nampak biar betul dalam masalah ni. Nah, bila Ki Saleh Yaakob dia kahwin 4. Nampak? Saleh Yaakob kahwin 4 keluar harian Metro perang PES. Nampak? Tu nak uji Islam kita. Orang yang baik dia jawab dengan alhamdulillah, rezeki dia, jodoh dia. Hak ni kata tu lah muda ni juru heboh comel loteng guana boleh nak ke dia. Alhamdulillah, Allah telah tetap daripada azali. Nampak? Mudah-mudahan dapat keberkatan. Ni orang beriman. Nampak? Orang jahat jawab guana. Ada tu. Nampak? Beri duit ke suap gitu gini. Ni masyarakat yang jahat, jauh daripada petunjuk agama. Serba tak kena. Kahwin 4 tak kena, kahwin 3 yang kena hidung dia comel. Dialah molek segala-gala. Jadi bila kita nak baiki benda lagu ni, ini patut kita baiki obat penyakit barah dalam masyarakat. Tengok orang kahwin, alhamdulillah jodoh dia. Laki umur 78 tahun, hak perempuan umur 50. Kita kata okey. Nampak jodoh dia. Siapa suka? Walaupun jarak macam anak dah umur, tapi dah Allah tetap dah jodoh, alhamdulillah. Ni kita kena jaga benda-benda seperti ini. Bukan kita nak cerita poligami, tidak. Tapi bila ada benda yang diharukan pada syarak, kita yang bersama dengan ulama ni pun cakap kita seolah-olah bapak munafikin. Kata yang baik, husnuzanni. Kita sangka tak baik, bawa kita dalam api neraka. Inna ba'dha dhanni ismun. Sebahagian daripada yang kamu sangka kepada orang membawa dosa. Maka bila mati dalam keadaan berdosa, fa innalahu jahannam. Sabit baginya api neraka jahannam. Sangka baik ke orang. Istimewa benda-benda yang harus pada syarak. Baik. Dalam kehidupan kita sekarang, macam sekarang buat tempat begini, kita tengok Allah Rabbi besarnya, kita ingat kecil je. Bila sebut di madrasah buat pondok ni, kalau Lek Terengganu kok dia kecil je. Kecil. Kalau surah boleh buat besar ni, boleh bagi lapang dengan sini. Kalau Terengganu bila buat pondok surah ada besar depan ni saja, boleh muat 130 orang. Nampak? Tapi mari tadi pagi tengok besar ni. Nampak? Jadi boleh dipuji, dapat daripada duit orang ramai, sumbangan dan sebagainya. Ni harta orang ramai. Kita puji orang pelih. Semangat dalam bab mencari ilmu. Dalam keadaan ramai lagi yang buta, duduk cari perkara-perkara dunia saja. Faham? Dah dunia apa tak boleh mengaji ke? Tak ada salah. Nak mengaji dunia, mengajilah. Jangan tinggal mengaji ilmu akhirat. Yang ibu bapa kita, orang tua kita jadi lala habis. Sebab apa? Ulama tok guru yang mengajar dia tali bising. Tali bising tu tak mengajar ibu bapa kita gemar pada ilmu akhirat. Tu semua tu adalah program rancangan yang halus. Jarum-jarum Yahudi dan Nasara. Banyak tengok selok-selok dia, kita semakin jauh mencintai agama. Baru ni dia jepuk kita masuk TV. Kita kata tak apa, nak jepuk boleh, kena tahu dulu benda kita nak buat. Mu nak suruh aku joget aku tak mau. Tak. Dia kata tak, maknanya buat rancangan begini-begini okey. Tanpa syarat, kita ada syarat-syarat. Syarat tak masuk TV tak apa. Mu nak suruh aku pakai sokok, sorry bah. Tak pakai sokok, ingat aku lapak sangat. Nampak? Tak. Boleh pakai piah, pakai serban, pakai jubah macam biasa. Jadi dekat dengan kita program nak keluar, kita minta sign satu surat. Sebab ni masalah TV dia berkait dengan KDN. Dia orang tengok tak berani nak sign. Takut dia. Padahal kita bukan nak bawa bom nak letup studio dia.
pasal dia cerita masyarakat keluarga Islam. Nah, dia takut kita hentam najib ke apa. Dia ingat kita bodoh ke apa. Faham? Dia tajuk keluarga Islam. Keluarga Islam habis kuat kita nak sebut JKK. Tapi dia berasa takut. Takut akhirnya tak sign. Bila kita telefon tak jawab. Masing-masing tak akak WhatsApp. Kerana malu. Bukan kita yang patah, dia yang minta, lepas tu dia tak berani nak jemput sekali lagi. Nampak? Cerdik ke bodoh? Bodoh. Nampak? Dia gitu lah. Hak bawah-bawah okey, hak pihak atasan bodoh. Bodoh pun boleh bulan-bulan, PT banyak boleh. Gaji besar. Biasa gitulah. Jadi lain kali untuk ustaz-ustaz lain jangan buat gitu. Bila kita dah beri persetujuan, mana kita telah set masa kita. Bang, kuliah-kuliah ni telah kita batalkan kerana kita hadir untuk program TV. Lepas tu dia rasa tamu panggil, tak panggil pula. Nak mengingat kita duduk saja ke biar lokang kayung kaki gitu tunggu orang panggil. Kena fikir. Jadi untuk ustaz-ustaz lain harap dia tak buat gitu. Faham? Panggil buat. Pasal bila orang panggil dia setuju mesti dia atur program. Tahu tak? Ada booking hotel, ada booking apa semua. Kita kata ni supaya dia tak panggil dah kita. Dia tak benda kita. Satu-satu orang yang panggil kita, lepas tu dia batalkan tanpa syarat tanpa satu yang menasabah, kita ban seumur hidup. Faham? Tak ada masalah. Jadi kalau TV9 dia tak panggil, dia panggil kita, lepas tu dia cancel tak jadi pula. Nampak? Tak pergi dah. Tujuan apa? Sambang? Tak. Untuk orang-orang ustaz-ustaz lain. Jangan buat lebih kurang. Faham? Dia gitu kan. Bukan kita nak hentam najib. Dia bagi tajuk kan. Bagi tajuk, kita cerita tajuk tu. Bukan kita gila ke apa. Nak naik tu wah tepik situ. Bodoh sungguh. Nak jadi cemeng sangat bodoh. Nampak? Dia jangan menyusahkan orang. Biar profesional. Dalam kehidupan kita ginilah. Kalau dulu kita tengok golongan-golongan hak duduk mengajar apa semua ni bahaya dan tak ada. Sebenarnya nak tok guru ni bersusah payah. Tok guru kita tu Haji Mak Zain, salah seorang lah Haji Mak Zain. Kita ngaji dengan dia dulu. Dia dulu ngaji pasti tumbuh je. Kita ngaji dengan dia. Dia buka pondok tu cari tanah, pergi tengok tanah. Tak setuju, tak sesuai. Nak tanya kat pula tanah sini pula, jalan sini pula. Susah nak boleh jumpa tanah. Faham? Dapat tanah tu nak cari belanja pula, nak dapat beli. Maknanya panjang ceritanya. Boleh buka pondok. Maknanya susahnya perjalanan. Orang kampung bertuah. Orang mari buka pondok, mari atau anak belajar. Orang buka madrasah mak tapi atau anak. Tak ada susah benda. Dalam atau anak tak beri gak belanja, bayar api, bayar air. Nak ringgit, rengang lagi. Ada mengaji Quran, bagi gula sekilo. Daripada alif betul bodoh, sampai ke tamat. Tapi tuition, RM60 sebulan bayar. Matematik, 60. Fizik, 40. Bahasa Inggeris, 60. Hak tu bayar. Anak kita buta Quran. Daripada alif betul sampai khatam, gula sekilo. Berapa tahun mengaji? 7 tahun mengaji. Gula sekilo. Tok guru dapat sekilo gula untuk 7 tahun. Sekali buat air kopi, sebutir belah 2. Inilah nampak persepsi pandangan masyarakat kepada apa yang berkait dengan agama. Betul tak? Tengok orang menyanyi Sekali menyanyi 5,000 lagu, 10 lagu 50,000. Jangan main-main. Satu lagu 5,000. Hak top 10 punya. Hak negeri punya penyanyi hak cak rendah sikit lah. 400 lagu. 10 lagu boleh 2,500 umpamanya. Tapi tengok tu Tok Bilal abang. Berapa sen gaji Tok Bilal? 350. Tok Imam kalau kapung-kapung 450. Tu pakai Honda Kak rayok dekat Tok Imam. Ini mereka masjid negeri 1,500 Tok Imam. Tok Bilal 800. Apa? Hak kait dengan agama letak bawah. Hak ni yang kita nak perbetulkan. Ni kerja-kerja agama.
Nah, memang kita kena top level. Dia kerja agama. Nah, jangan awak main-main gitu. Nah, ada pula Tok Imam. Patut Tok Imam gaji besar lah. 3,000 sebulan kurang-kurang. Nah, imam 3,000 sebulan. Masjid kampung 2,000 sebulan. Faham? Bagi dia. Tok Bilal 1,000. Masjid negeri hak besar-besar 2,000. Nah, kampung hak jemaah 5-16 orang 1,000 gaji. Okey. Nah, pasal dia juga manusia. Barulah kita melebihkan agama. Nah, kita sendiri jadi rakyat ni pun kena faham. Macam-macam tekanan. Kalau Terengganu berat Danang Terengganu. Terengganu jangan main. Saya Masjid Ladang, saya orang Ladang, Kampung Ladang tu dalam bandar, dia nama ya Kampung Ladang ni dalam bandar. Masjid Ladang tu dia besar. Kita seorang anak jati lahir Ladang, mengajar di Masjid Ladang. Bila dia naik memerintah, dia halal. Dia atas surat. Suka ceritanya khidmat ustaz tidak diperlukan lagi di masjid ini. Aduh. Dia ingat masjid otok dia. Nah, bila orang lantik kita menjadi ahli jawatan kuasa, mestilah kita berusaha supaya imarah hidup masjid itu. Faham tak? Baru kita menunaikan amanah. Tak dipecat segala ustaz-ustaz yang cenderung sebelah ni, tapi ramai orang. Ada 2,000 orang, ada 800 orang. Nah, dia punya audien. Buang. Dia tinggal seorang ni, ustaz. Yang sama dengan pandangan kepala otak dia. Ramai mana ustaz ni mengajar? Lebih kurang 7 orang. 8 orang. Tu hak berlaku. Paling ramai 12 orang. Pasal orang tak mau dengar. Cakap mengarut apa sekali. Nah, ini masalah yang berlaku di Terengganu. Nah. Orang kampung ni, hak mari-mari dengar ni, nak, tak berani. Dia ambil nama ni, ada spy 2-3 ekor. Ambil nama, Pak Leh mari juga, Pak Leh. Pak Ji ada ke? Pak Ji. Nampak? Pak Mat ada mari ke? Dia report ke JKK. Jin kucak kapung. Jin JKK akan potong. Dia ni dapat duit raya, potong. Ni yang berlaku. Bukan semua lah, 99.9%. Nampak ni yang berlaku. Jadi bila kena potong RM200 setahun, bermakna dia telah hilang 32 sen sehari. Faham? Besar 32 sen tu. Nampak? Bagi orang yang lapar. Jadi dia sanggup tidak hadir kuliah, sanggup jahil sampai kemampu masuk dalam lubang kubur, kerana nak dapat RM200 setahun. Faham tak? Dia rela jahil, dia rela bodoh asal dapat wang ihsan. Ini yang berlaku. Apa? Ini terapan nilai-nilai jahiliah, nampak, dalam sistem hidup Islam kita sekarang. Ni yang kita duduk tentang. Tak berani buat kuliah moci-moci muslimat. Mari ya. Dada ramai tak mari. Apa? Bini JKK ambil nama. Siapa pergi Ustaz Azhar, tak boleh bantuan raya. Bantuan raya benda biskut, gula. Alah, kalau biskut gitu aku boleh beli. Kita tolong bayar tak apa biskut. Rela tak dapat ilmu, tak mari. Kita kata makcik lama tak mari kuliah. Mana? Tidak hari sakit lutut. Dia nak tipu kita. Dia tanya anak dia, sakit lutut benda kat ustaz. Dia kekek marah. Kalau mari tak boleh duit raya. Faham? Mak takut. Ni yang berlaku fenomena. Nampak? Ni golongan-golongan ni. Patut mu tanya dia. Dan mu nak sekat aku jangan mari dengar. Mu nak tanggung kejahilan aku bertemu dengan malaikat dalam kubur. Mu tolong jawab lagi. Faham? Biar agak jadi cerdik tak? Nampak? Kullum min indillah. Katakanlah wahai manusia, berakidahlah, kullum semua min indillah, daripada sisi Allah. Kalau Allah nak beri kaya, musuh Allah kaya. Kalau Allah nak beri miskin, mujahidin miskin. Faham tak? Kalau Allah nak beri senang, bersama dengan ulama senang. Kalau Allah nak beri bangsa, bersama dengan golongan yang memuja kekayaan, tetap bangsa. Ramai mana orang yang memerintah
Nampak? Yang menolong pemerintah yang zalim, kerja dia sapu sampah daripada muda sampai mampu. Nampak? Ramai mana orang bersama dengan ulama, Tuhan beri dia kaya, senang lenang. Nampak? Tak ada kira. Dan Tuhan nak beri senang, musuh dia ke, kekasih dia ke senang. Sebab tu jangan takut bersama dengan kebenaran. Tak ada kait dengan rezeki. Faham? Tak ada kait dengan makan minum. Orang yang yakin kalau kita bersama jemaah Islam susah makan minum, orang tu kafir di sisi Allah. Orang yang yakin kalau dia bersama pemerintah dia akan senang masa depan, dia telah murtad daripada Islam. Sebab masalah kerja cari makan ni bersama-sama ni telah ditetapkan belaka. Nak bapak pangang dalam hutang, nak rezeki hari-hari ada. Tak ada masalah. Sebab tu kita buat kerja agama, buat dunia, balance, tak ada masalah. Kerja dunia untuk senang dunia, kerja agama untuk senang akhirat. Jangan takut kepada seseorang pun melainkan Allah Ta'ala. Pegang itu, tak ada masalah. Dah kita banyak benda yang kita takut, akhirnya kita tidak takut kepada Allah. Betul tak? Dah sampai dah semayang, kerja sampai dah semayang, hak ikat bata, hak pasang mozaik, hak kerja nyembur, hak kerja jahit, hak kerja tak semayang. Ramai mana? Nak tak semayang ni musuh Allah. Jangan buat menantu. Faham baik? Ada orang minta anak dara kita siasat, dia ni semayang cukup dah 5 waktu. Faham? Siasat molek-molek. Ramai mana berlaku ni dapat menantu dak semayang? Nak boleh ke? Imam Ghazali kata siapa yang kahwinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang fasik, maka dia berdosa besar seperti memutuskan silaturahim. Suami tak semayang, jangan. Kalau bini tak semayang, suami tarbiyah. Ni laki tak semayang, balik awak tu. Ni orang tanya semayang tak semayang? Tak tanya dah. Tanya kerja tang mana? Saya kerja bank makcik. Lepas nikah tak ada bank. Nampak? Rupanya bawa bank biskut hantar kedai-kedai. Ini masalah tu dalam masyarakat. Batu biar gemuk ngaji berkat. Siang cari harta, malam ngaji. Faham? Bukan lama sangat. Garik isi balik 1 jam. Biar dapat doa daripada malaikat. Kerana bila kita hadir kuliah bersama dengan ulama, malaikat doa minta kita selamat dunia akhirat. Miskin kaya hal lain, bukan hal mengaji. Ni yang nak mengaji pondok, mengaji pondok dah di CJ, dah bila-bila nak makan apa? Ngaji agama, ngaji Quran, ngaji fiqh, ngaji tajwid, ngaji mendalami ilmu nahwu, sarah, ma'ani, bayan, mantik. Waktu CJ dah kelas, dah kayak gini nak makan apa? Nak ramai mari kacau, anakmu nak ngaji pondok. Marah, kalau dia anak marah. Ada seorang anak lain ngaji sekolah, ni sekolah dah, ni diploma ni universiti. Hak busu nak atas pondok. Mari selalu kakak mak dara. Mu nak atas aku dengar mu nak atas pondok anak dia, anakmu ah. Nak atas pondok ni seorang hak busu ya, jadi ustaz ni seorang. Dah muda siang dia. Siang apa pula? Dah pondok mana ada CJ dah bila-bila nak kerja dia, nak makan dia. Makan nasi apa dah. Faham tak? Ada pula nak makan benda. Apa ngaji pondok makan sepoket ke benda? Makan nasi. Nah, sama je. Siapa-siapa pun kalau gini orang Melayu makan nasi. Mau ngaji sekolah Katolik ke, sekolah kafir ke, sekolah konven ke, sekolah Cina ke, Tamil public ke, nak ngaji pondok ke, mak tafi ke, darul hadis ke, makan nasi je. Betul tak? Petang-petang makan nasi. Itu saja je. Nah, jangan kita syirik dengan Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Bukan Allah, inna Allah wa inna. Sesungguhnya Allah bukan bergurau, tak akan ampun dosa syirik. Orang yang kata siapa mengaji agama tak boleh makan bila-bila, susah orang ni syirik. Allah tidak akan ampun, sama dengan penyembah berhala. Syirik apa? Makan nasi. Dia tak ada guna mengaji agama ke, mengaji dunia ke,
Tak ada kena-mengena dengan hak makan. Faham? Allah atur belaka dah. Allah atur belaka dah. Penjenayah paling besar, tak paling dikendaki oleh polis, makan nasi pagi petang. Tuhan jamin dia. Kerana Tuhan bersifat dengan rahmat. Dah nu anakmu benda nak ngaji tapi apa mu takut? Faham? Hak duduk judi dia ketih haila. Kasino duduk pusing apa duk riba sama tu, duk taruh tu. Nak buat dosa besar tu sambil minum arak pula. Balik menang judi boleh apa? Zina pula. Nak pagi esok makan kenyang, roti canai 2 teh, telur dabah. Faham? Allah tak marah sikit dalam bab rezeki. Berarti tak seimbang. Ada kat sini ada. Kalau punya nak ngaji pondok ada. Tak apa puas hati ada. Ada ke? Aku dengar anak hang nak hantar mengaji pondok seorang. Betul ke? Betul ya, pasal hak ini seorang lagi dia kata nak pergi mengaji pondok. Minat kot lagu tu. Hang ni biar betul. Nampak? Kalau mengaji pondok bila-bila nak makan apa? Nampak? Sini jawab, makan laksa lah bodoh. Tu orang sini. Mana dah? Tak tahulah betul ke tak? Jadi batu kita ni jangan jadi bodoh sangatlah. Kita cerdik. Tengok daripada dulu sampai sekarang. Allah kecewakan kita tak? Tak ada. Dia bagi kita susah, lepas masalah. Esok lusa ada masalah pula, lepas tu lepas pula. Dulu ada satu hari kita menghadapi satu masalah besar benar dalam hidup. Sekarang apa masalah tu? Ada tak? Tak ada dah. Faham? Jadi Tuhan latih dah kita. Dunia ni dunia percubaan. Esok lega, hari ni masalah, esok lega pula. Bila sesat, dia takkan sesat. Sesat mati. Dan mana hak bahagia sebenar? Syurga. Batu kita kena faham, duduk dalam dunia kita kena terima senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau tidak. Cuma dalam bab perintah Allah, waktu dulu. Perintah manusia nombor 2. Dalam bab hukum hakam, aku tak langgar. Dalam bab kaya miskin, aku terima. Tuhan beri kaya, alhamdulillah. Miskin lagi, aku bersabar kerana innalillah, kita milik Allah. Kalau gitulah, nampak? Akhirat baru negeri tempat bayar. Syurga suka duduk. Apa nak masuk syurga? Nak lah. Walaupun kita tak layak. Imam Syafi'i kata dia tak layak masuk syurga. Pasal dia malu dengan Allah. Imam Syafi'i malam ni daripada pukul 7 sampai 7 pagi. Pukul 7 sampai pukul 11. Dia beribadah. Nampak? Lepas tu dia tidur 4 jam. Dia bangun balik 4 jam untuk tengok kitab, untuk selesai masalah karam, jawab masalah, kaji masalah fiqh. Nampak? Dalam gitu tu dia rasa tak layak masuk syurga. Kita apatah lagi. Ada dalam dewan ni dia layak masuk syurga, saya bangun nak tengok. Ada? Bangun aku nak pelakon mikrofon. Tak ada maknanya. Tapi kita nak syurga Allah. Syurga Allah bayaran bagi orang-orang yang sabar sekarang. Sabar dengan sebab kaya pun kita sabar, kita bersedekah. Miskin pun kita sabar, tetap bersama dengan tok guru ulama dan jemaah Islam. Nampak? Tu kita terima belaka. Baik. Sejam lah kita. Jadi kita ada masa lebih kurang 1 jam lagi. Natijah daripada tazkirah sedikit tadi, sedikit saja tazkirahnya, bukan mari mengajar pun, kita tak pandang, kita bukan ustaz sebenarnya. Cuma berkongsi pendapat gitu saja. Kita sekarang biar yakin dengan perjalanan kita. Mana kita ni kalau kita duduk kerja, kita sekarang ni duduk kerja siang niaga malam mari mengaji situ sini, yakin, jangan tak yakin, jangan ikut-ikut kawan. Faham? Yakin jalan aku ni jalan betul. Aku nak menetapkan Tuhan, aku atas jalan ni. Tak apa dah. Jangan nak lebih, nak makan lebih, nak martabat tinggi dah. Yakin dengan jalan kita dah. Kemudian berdoa kepada Allah, minta panjang umur. Nak buat benda panjang umur dan buat kebun dah, supaya kita dapat sempat menunaikan kewajipan nak qada itu ini dan nak menunaikan kefarduan, bayar hutang Allah ataupun menunaikan segala perintah hak kita sempat kerana agama.
Kemudian kita kena berdakwah. Kita rasa kita kemas dah atas perjalanan, yakin dah dengan ulama, dah kawan-kawan kita guna kira yang di luar sana hak tak nampak lagi, tolong beritahu kepada dia, kabarlah ke dia jalan yang betul. Jangan mesti kabar tu dengan bab politik dah. Nak hang ni hari-hari kerja duk cari dunia akhirat lah sikit, dia tak perlu banyak. Dakwah ni dia kena hikmah. Faham? Dia tengok orang puang dia gandong naik motor boceng, ini panggil boceng betul. Terengganu panggil gendong. Gendong dengan bapak jatang. Tu Terengganu ni. Orang tina orang puang gendong dengan bapak jatang. Bawa dalam kereta round situ sini. Nak suka? Suka kalau berjalan dengan orang puang. Nama dia? Nama apa? Syahidat. Nama Ashraf. Nama Ashraf. Ashraf. Nama. Kalau keluar dengan orang puang, geprank. Nampak? Awet suka tak? Suka tak? Suka tak? Mesti kita rasa suka. Sebab zuyyina linnas. Nampak? Allah zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina, Allah hiaskan hati laki-laki itu dia seronok dengan orang perempuan. Siapa yang tak seronok, orang tu hunsa. Faham tak? Jangan cakap besar. Nabi kata Allah jadikan aku suka kepada wanita. Betul tak? Hadis sahih. Jangan awak lebar warak itu. Nampak? Kita agama fitrah yang meraihkan insting ataupun fitrah manusia. Kalau kita dengan orang buang, bila dua orang tak ada orang, mana memanglah lebih seronok lagi. Dia tak akan jadi baik. Dia gitu. Sebab tu dia ada tasyrik kahwin. Disuruh kahwin. Kahwin ni menghalalkan cita-cita antara dua laki-laki dan perempuan. Dia gitu. Kalau bawa orang puang masuk dalam kereta ataupun naik motosikal, jauh pada orang, cermin gelap sikit, ada bisikan. Mesti ada. Siapa-siapa pun dia gitu. Jauh pada orang duduk tepi patah pasang lagu kuat, hujan lebat pula tinta 100%. Takkan jaga masyarakat nak lari tengah peti tengah hujan lebat. Awet pula pakai sakat peha ni. Nampak peha putih selepu. Pasang lagu pula gergung. Aduh. Syaitan pun mari. Syaitan kata benda. Buat keluarlah buku sifat 20 tu. Ada tak syaitan kata gitu? Anda. Syaitan kata pegang peha tu. Buat lolok nak pegang dia, pegang peha. Hak puang pula kata, lambat ni pegang peha aku. Betul tak? Betul tak? Orang biasa dia tahulah. Jadi bila kita tengok orang puang sekarang ni dia berpeluk-peluk ni. Kata dia panggil gewe. Bawa boyfriend duduk depan, girlfriend pusing belakang, rapat gini. Seronok. Kalau mak larang tak jadi apa dah. Sebab benda seronok. Dasar dia, kita seronok. Jangan main. Kalau laki puang ni jangan main. Dia bersih berani utara selatan. Utara dia buat lebar. Selatan pun buat lebar juga. Jadi utara selatan kok jadi. Dia gitu. Puang laki gitu kan. Jadi kalau siapa dah ni tiap-tiap malam duk pikul gandong hak puang, nampak? Bukan anak-beranak kita. Macam mana kita nak dakwah dia? Saya nak dakwah kan? Bukan adik kita, bukan saudara, bukan apa, depan kita peluk gini dengan boyfriend. Nak kata benda, cara kita dakwah. Kita nak kata jadilah berkapa mulai sekarang awak duduk suku-suku, jangan naik. Kalau naik motor suku-suku, dia ikut kita. Ikutlah. Dah sia-sia. Mulai sekarang awak SMS saja, mesej saja, jangan bertemu. Saya tak mau tengok bertemu. Dia kata peduli aku. Nampak?
Dah nak kata kau ni dakwah. Orang yang bijak. Ni dakwah. Nampak? Kita kata jangan bonceng lagi, dia bonceng kau. Kita kata jangan ambil kopan, dia ambil kau. Ambil motif utama dulu hak Allah Taala haram. Mana? Wala taqrabuz zina. Ayat tu dulu. Nampak? Awak ni rapat benar dengan semek ni. Tapi ingatlah jangan sampai berzina. Hak tu alhamdulillah dia akan pegang. Faham? Masuk jelira dalam hati dia. Faham? Rasa segan kepada kita, rasa takut kepada Allah. InsyaAllah walaupun dia keluar juga setiap malam pikul gitu, tapi wala taqrabuz zina, ayat tu bisa. Jangan sampai berzina. Nampak? Mu nak gendong motor okey. Nah, bukan halal, tapi kalau kita kata jangan bawa, dia bawa juga. Jangan panggil, dia jangan ambil, dia ambil juga. Wala taqrabuz zina. Contoh dakwah penuh dengan hikmah. Nak pergi patah, nak pergi di pula, masuk dalam agak, naik atas pokok. Wala taqrabuz zina. Jangan sampai berzina dah. Insya-Allah selamat orang tu. Faham? Tu ulama buat contoh dakwah dengan hikmah. Nah, sebab kalau adik kita pun dia degil, tak akan ikut kita. Walaupun dia pakai adik, kita pakai abang. Adik kita ada gepreng dah, kita larang dia ikut. Tak ikut. Mak kita dia tonyeng. Ayah kita dia buat dok. Ayah dia payah buat tunduk. Ayah lari keluar ke pintu belakang. Nah, tapi tak mau bagi jadi dosa yang paling besar. Wala buzina. Tu contoh. Batu kita bijak, maka rakyat, masyarakat akan dekat dengan agama. Dekat dengan agama. Para ustaz, orang yang autoriti agama, jangan sombong dengan orang-orang yang jahil, orang awam. Kadang-kadang ustaz tu tengok orang pun malah muka tak penuh senyum. Serban besar, muka macam rimah nak bertelur. Rasulullah jauh pergi tengok orang Yahudi, senyum dah. Bukan orang mukmin, Yahudi, senyum dah. Sampai Yahudi termakan dengan akhlak Rasulullah. Jadi kita ni al-ulama warasatul anbiya. Biar senyum orang, baik dengan orang. Walaupun dalam kuliah kita hentam cukup-cukup, di luar sana kasih sayang kita. Kerana syurga bukan untuk kita seorang, untuk semua orang. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma untuk menyiapkan bangunan tambahan Masjid Matin ni. Khasnya ruang solat wanita. Dan dana pentadbiran dan tabung makanan pelajar-pelajar Matin yang hostel di belakang ni. Jadi kita lancarkan akan kutipan ini. Jadi petugas-petugas tolong bangun dan melakukan kutipan. Ke jalan dah potong tu.